Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Daud ibn Abdullah Al-Fatani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Muhtaj, yang semalam kita boleh tengok balik di muka surat yang sebelum dia, 24. Perkataan baris yang paling bawah sekali. Semalam kita bicara tentang ada perkataan yang kita tak dapat maksud dia, iaitu dia kata satu jamal yang warikun. Warik tu adalah maknanya menghijau. Satu jamal yang warikun, yang kelabu. Jamal tu unta lah, unta yang menghijau, yang kelabu. Setengah pandangan makna dia subur. Maksud menghijau tu subur. Jangan makna unta yang elok lah. Gitu. Maksud unta yang elok. Kemudian lagi beberapa perkataan sebelum kita berhenti semalam, iaitu dia kata maka kembali mereka itu kepada inat. Inat tu maksudnya keras. Maknanya mereka berkeras, keras hati, keras kepala, tak nak dengar, degil. Dan mungkar dan dolal. Dolal tu kita bicara dah, makna sesat dan kufur. Maka dituduh akan dia dengan sihir. Sihir pun kita tahu dah. Dan kihanah. Kihanah ni ilmu yang dipraktikkan oleh dukun-dukun, yakni meramal masa depan. Itu panggil kihanah. Maknanya macam sihir jugalah. Yang tu masuk kihanah. Kemudian kita sambung seterusnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan berkata mereka itu, telah benar Walid perkataan itu. Makna Walid kat sini Walid bin Mughirah. Makna Walid kat situ adalah nama orang, iaitu Walid bin Mughirah. Iaitu dan berkata mereka itu telah benar Walid. Walid tu Walid Mughirah. Walid kata apa? Dia kata maka adalah setengah mereka itu yang murtad. Kata Walid, masa Nabi cerita ni ada di antara mereka yang jadi murtad. Maksud murtad, asalnya dia Islam, lepas tu dia jadi kafir. Daripada Islamnya, murtad daripada Islamnya. Sebab apa murtad? Sebab dia tak percaya apa Nabi cerita. Walaupun sebelum tu dia mengucap dah 2 kalimah syahadah, tapi bila dia tolak apa yang dibawa datang oleh Rasulullah, maka automatik jadi kafir, maka dikira murtad.
Zamanlah ramai jadi murtad sebab menolak hukum Allah, menolak perkataan Rasulullah. Dan setengahnya yang munafik. Sebahagian lagi pula kata Walid bin Mughirah jadi munafik pada perkataannya. Munafik ni dia kafir tak? Munafik ni, munafik bukan Islam, munafik kafir. Tapi apa beza munafik dengan kafir yang betul? Murtad. Kafir murtad terang-terangan dia memang menzahirkan bahawa dia tak terima dah Islam. Terang-terang dia cakap tak boleh ikut Islam, mampus kita. Kan? Itu terang-terang. Ada pun munafik, dia lakon-lakon, gaya dia masih lagi Islam, dengan pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah apa semua, tapi hati tolak, hati dia menolak, ataupun perkataannya menolak. Zahir perbuatan nampak macam Islam lagi, sembahyang, tapi perkataan menolak akan apa benda yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Maka itu panggil munafik. Jadi walaupun dia sembahyang tapi dia munafik, maka kafir. Allah tak terima solat dia. Kafir mungkin kita tak akan jadi kafir, insya-Allah lah. Murtad takkan. Tapi munafik tu yang kita kena takut. Takut-takut kita ni jadi munafik. Gaya pakai memang ikut Islam lah, jubah serban. Nah, tapi takut hati tu ataupun perbuatan kita tu, cakap kita tu terkeluar daripada Islam, bermain-main dengan hukum Allah dan sebagainya. Ada pun orang yang tidak mengotakan janji. Kita kena faham, munafik ni ada dua. Satu dipanggil munafik ibadat ataupun munafik pada amal. Yang kedua disebut munafik yang hakiki, munafik akidah. Munafik akidah kafir, tapi munafik amal tak kafir lagi. Contoh munafik amal, berjanji tak kotor. Orang panggil munafik tak? Sebab dalam hadis Nabi sebut tanda-tanda munafik itu salah satunya bila berkata, bila berjanji berdusta, bila berkata berdusta, bila berjanji mengingkari. Dia janji tak ikut janji, cakap bohong. Munafik jenis ni jangan kata kafir, tak kafir lagi. Dia dipanggil munafik amal. Dari segi perbuatannya munafik, tetapi kalau dibiar, dia akhirnya akan jadi kafir, sebab dia dah mula menjerumus ke arah kekafiran. Tapi tak boleh kita senang-senang tuduh dia kafir. Adapun munafik akidah, terang jelas nyata kafir. Mengaku Islam tapi lawan hukum Allah, mengaku Islam tapi menegakkan arak, melawan alim ulama. Yang ni munafik akidah. Yang ni memang jadi kafir. Ada. Itu. Jadi dan setengahnya yang munafik pada perkataannya, dan setengah yang mencercakan, menghina dan mendustakan. Jadi banyak, ada yang cerca Nabi, ada yang mendustakan Nabi, dan setengahnya yang membenarkan dan membetulkan. Dan ada juga yang membenarkan Nabi, bukanlah langsung tak ada, ada. Dan membetulkan juga, maksud membetulkan makna mengiyakan apa yang dikatakan Nabi. Dan setengahnya yang terhenti pada kelakuan dan pekerjaannya. Ada pula golongan duduk tengah. Duduk tengah ni maknanya sokong pun tidak, nafi pun tidak, tengah-tengah. Dia rasa dia selamat, padahal dia pun 2 kali 5 dengan yang ingkar. Dia bila sebut dengan Islam ni, bila sebut tentang Allah dan Rasul, kita tak boleh duduk tengah-tengah. Duduk menolak lagi teruk lah, tapi duduk tengah pun tak boleh. Dia dua je, dia tak ada yang ketiga, dua je. Terima atau tidak masuk dalam terima. Siapa yang tak masuk dalam terima, sama ada tengah-tengah atau tak terima, dua-dua rosak. Kalau soal akidah, jadi kafir. Contohlah, saya tak sembah Allah,
saya juga tak sembah berhala. Kafir ke Islam? Kafir. Dah, saya dua-dua dah. Kafir pun tidak, Islam pun tidak. Mana boleh kafir dah, Islam tak? Tak, Islam kafir lah. Tak kira boh nama apa pun. Kan? Boh nama apa pun. Kumpulan yang terbaik, nama kumpulan dia, grup dia, grup manusia terbaik. Kita tengok ajaran macam mana ajaran. Ajaran kami tak sembah berhala, kami tak jadi kafir. Tapi dalam masa sama kami pun tak sembah Allah. Walaupun nama kumpulan tu hebat, grup yang terbaik jadi grup yang terburuk, terkafir. Nah, jadi dalam bab agama tak boleh nak kata duduk tengah-tengah. Saya politik ni tak sokong sekular liberal ni, parti-parti yang merepek ni saya tak sokong. Tapi dalam masa yang sama saya pun tak sokong parti Jemaah Islam. Habis tu mau jadi apa? Baik jadi lembu. Jadi tak boleh, dia kena pilih salah satu. Kalau mu tak sokong Jemaah Islam, maknanya mu menyokong jemaah yang bukan Islam. Sebab dia dua, Islam, kafir. Mana dia tengah-tengah. Bila kita bersama Islam, kita Islam. Bila kita tak bersama Islam, makna kafir tu. Walaupun mu tak mengaku, kafir ni tak payah mengaku. Islam dia kena mengaku. Tapi nak jadi kafir, tak payah mengaku pun, hanya tolak Islam, kafir dah. Walaupun tak mengaku. Tak payah tunggu nak kata saya nak jadi Yahudi. Tak payah kata saya nak kena jadi Kristian. Mu kata saya tak nak Islam pun kafir dah waktu tu. Dia macam tu. Samalah puak-puak ni, dia ada 3 golongan. Satu golongan yang menidakkan Rasulullah, satu lagi golongan yang konon-konon tak nak masuk mana-mana. Yang tak masuk mana-mana ni dikira ingkar juga pada perkataan Nabi. Kerana dia tak sokong Nabi. Ada sekarang ni pakai jubah apa semua bagus dah, kopiah serban semua bagus dah, mengaji pondok pun kadang-kadang ada juga. Tapi bila bicara tentang perjuangan Islam, politik Islam, politik saya tak mau. Saya mana-mana pun saya tak sokong. Mana boleh macam tu. Dalam kehidupan kita ni, kita ada pilihan nak kanan ke kiri. Mana boleh duduk tengah-tengah simpang, langgar dek lori minyak. Duduk tengah-tengah simpang, kanan tak pergi, kiri tak pergi. Orang belakang peng, oi, jalan lah. Ada duduk tengah bengong. Mana boleh kena pilih nak pergi kanan ke nak pergi kiri. Ada pun nanti di padang mahsyar dia duduk tengah-tengah. Syurga tak masuk, neraka tak masuk. Malaikat kata apa, duduk congok sini. Tak, saya tak nak pergi mana-mana. Syurga tak nak, neraka tak nak. Malaikat terajang masuk neraka. Nampak? Mana boleh. Dia kena pilih salah satu. Betul tak? Tak berdiri, duduk. Tak duduk, berdiri. Mana ada yang tengah-tengah? Duduk separuh. Dia tengok berapa lama boleh duduk separuh. Kan? Pelajar tahfiz pengalaman lah. Kan? Saya tak laki tak perempuan. Gila pun. Habis saja. Mana ada? Tak, kalau dia tak laki makna perempuan. Tak perempuan dia laki. Hidup tak, mati pun tak. Habis macam mana? Tak, kalau tak hidup matilah. Tak mati hidup. Hanya tu tak. Mana ada yang ketiga? Macam ni. Jadi jangan ada fahaman-fahaman konon-konon nak main play safe, saya tak mana-mana. Ada pula mana ada macam tu. Kena pilih. Dan pilihan kita ialah apa saja yang berkait dengan Islam. Kemudian lagi dia kata dan setengahnya yang taradud pada hatinya. Taradud ni maknanya berbolak-balik. Kejap ya, kejap tak. Kejap ya, kejap tak. Nak dia macam bolak-balik hati dia. Nak sokong Nabi ke tak? Nak sokong Nabi. Pusing-pusing hati dia. Yang ni pun sama juga. Kan? Yang ni pun sama juga. Tapi yang ni masih lagi boleh diselamatkan lah, sebab dia tak terus tolak. Tapi kalau berkekalan taradudnya, maka jadi kafir. Sama macam semayang. Kalau kita dalam semayang, tiba-tiba kita taradud niat, baca dalam kitab fiqh, niat ni berbolak-balik. Mayang subuh ke zuhur? Subuh ke zuhur?
Orang beda beza subuh dengan zuhur. Nah, tapi makna contohlah mamai bangun-bangun pagi taradud niat. Kalau taradud dia sekejap saja, subuh lah tadi aku baru bangun. Nah, dia pun jeling tengok awan kan gelap gini subuh. Yang tu tak batal lagi. Tapi ni taradud sampai kunut taradud. Dengan baca kunut subuh tu. Kunut ni baca. Dan kalau kunut subuh lah, tapi taradud lagi. Sampai tahiyat akhir taradud lagi. Semayang ni sebenarnya sudah batal daripada awal lagi. Sebab apa? Sebab niatnya berbolak-balik. Sama lah macam ni. Taradud dalam masalah akidah, kalau berkekalan taradudnya boleh jadi kafir. Jadi jangan kita ragu-ragu dengan bab agama ni. Maka diturunkan Allah Ta'ala firman-Nya. Allah pun turun ayat. Allah berkata, "Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas." Dan dan ma tiada ja'alna kami jadikan ar-ru'ya akan perlihat. Ru'ya ni melihat. Dan tiada kami jadikan perlihat atau penglihatan allati yang. Allati ni isim mausul sama dengan allazi. Cuma dia jadi muannas. Jadi yang arainaka kami lihatkan kamu. Ara tu pun makna lihat juga. Kami lihatkan kamu wahai Muhammad, ya Muhammad, illa melainkan fitnatan, fitnah linnas bagi segala manusia. Kata Allah, tak adalah kami lihatkan pada kamu wahai Muhammad melainkan apa yang kamu lihat tu semua adalah fitnah bagi segala manusia. Maknanya ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah itu Allah memberi khabar, jangan kamu takut wahai Muhammad, apa yang kamu lihat tu sekadar fitnah sahaja. Jadi maknanya jangan layan tentang mereka yang tak yakin dengan Rasul dan sebagainya. Kita macam tu juga dalam berjuang. Kita buat kerja kita sudah. Orang nak lawan kita, nak tolak kita, asalkan kita dah cakap benda yang benar, dah buat satu benda yang betul, orang petikai, orang lawan dan sebagainya, baca ayat ni. Nah, apa yang kita lihat tu hanya dikira sebagai fitnah, lantak api. Kita janji kita buat kerja kita. Jangan terpengaruh dengan orang cakap apa, ugutan, tomahan, cacian manusia. Kerana kita yang berjuang, Allah tidak mencaci kita, malah Allah memuji kita. Dan kita yang orang cakap apa, termakan dengan cacian mereka. Orang kutuk-kutuk malah nak berjuang, asyik kena kutuk aja. Jadi maknanya kamu berjuang ni kerana tak nak kena kutuk ke atau kerana Allah? Kamu berjuang ni kerana nak cari pujian makhluk ke kerana pujian Allah? Kalau cari pujian Allah, biar orang kutuk pun lantak api. Kan? Batu kena clear. Ini. Dan tiada kami jadikan akan perlihat yang kami perlihatkan kamu ya Muhammad melainkan fitnah bagi segala manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan adalah nyata pada ayat ini bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan ruh dan jasad. Berdasarkan ayat ni lah kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni nama betulnya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Dia kata berdasarkan ayat ni lah menjadi dalil atau menjadi bukti bahawa Rasulullah pergi Isra' Mi'raj tu bukan dengan mimpi tapi ruh dan jasad. Sebab ada orientalis barat yang mengatakan bahawa Isra' Mi'raj Nabi itu mimpi Nabi je. Kan? Cerita dalam mimpi. Kalau cerita dalam mimpi maknanya nak kata cerita tu dongeng je lah. Nah, tapi ni bukan mimpi, ni ruh dan jasad. Maknanya Nabi pergi tu bukan dalam keadaan alam maya, alam sebenar, alam nyata. Roh dan jasadnya pergi. Jadi kita kena beriman gitu. Takut-takut sok kita dengar orang yang jenis sekular cakap ni, dia kata dah ini cerita mimpi je. Rot, sebab kita ngaji pondok. Sebab tu benteng akidah, benteng agama orang mengaji pondok.
Sebab dia ada kenyataan yang kukuh, dia ambil daripada kitab-kitab lama. Jangan kita mudah terpesong dengan mereka yang cuba nak merosakkan Islam daripada dalam. Seperti mana anak-anak tengok kot luar kayunya nampak elok, rupanya dalam sudah berlubang. Tunggu masa akhirnya roboh rumah. Sebab apa? Sebab dah dimakan anak-anak di dalam. Begitulah strategi mereka untuk jatuhkan Islam. Mereka masuk dalam NGO Islam atas nama Islam, yang ni Islam. Kadang-kadang mereka boleh baca ayat Quran, hadis Nabi, kan? Nah, rupanya mereka cuba merosakkan Islam daripada dalam. Antara ciri-ciri mereka, mereka jauh daripada sunnah Nabi. Sebab nak boleh sunnah Nabi ni melainkan hati yang suci sahaja. Nah, kalau bercakap agama tapi tak berpakaian sunnah, takut-takut mereka bukan daripada golongan yang benar-benar mengikut akan Rasulullah SAW. Sebab tu kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengikut sunnah, yakni sunnah Nabi, dan jamaah, makna jamaah ialah sahabat-sahabat Nabi. Dia yang mana tak ikut dua ni jangan. Ada mengajar kopiah tak pakai. Kalau pakai kopiah saja serban tak pakai, boleh tahan kira. Ni kopiah pun tak pakai, dongkol rambut, mengajar bab agama. Jubah tak pakai, pakai t-shirt lengan pendek. Ustaz apa panggil macam tu? Ada sungguh. Puak-puak Wahabi, puak-puak sekular ni ajar bab agama. Kita nak tarik orang pada sunnah Nabi, kita sendiri tak bersunnah, macam mana? Betul tak? Kita nak ajak orang jadi baik, kita pun tak baik, macam mana? Jadi kenalah orang yang mengajar dan sebagainya beramal. Jangan sibuk kita mengajak orang beramal sedang kita sendiri tidak beramal. Aduh. Lah kali anak murid masuk syurga, guru masuk neraka. Guru cakap saja, amal tidak. Jangan jadi macam tu. Betulkan diri kita. Tapi kadang-kadang buah ni orang takut nak jadi ustaz ni, nak jadi guru. Ngajar, ustaz, saya teruk. Dia kena merendah diri lah, tawaduk. Tapi tawaduk tak kena tempat pula, kan? Betul lah kita mengaku diri kita teruk, tak suruh mengaku kita ni bagus, kan? Tapi kita mengajar tu atas jalan amanah, sebab Allah dah bagi ilmu kat kita, kan? Dalam kita mengajar tu lah, jangan kita ajar orang je, kita ajar diri kita sendiri. Sebab telinga ni lebih dekat dengan mulut yang bercakap daripada telinga orang lain. Jadi bila kita mengajar dan sebagainya, biar terkena ke diri sendiri. Itu dulu. Balik daripada mengajar tu, duduk kat bilik, duduk kat rumah tu menong. Apa aku cakap tadi ni aku buat ke tidak? Gitu. Barulah kau lama kau elok. Kehidupan kita makin lama makin baik. Sebab apa? Mencerminkan diri sendiri. Dan adalah nyata pada ayat ini dah selesai. Kata Anas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada masa Isra itu adalah apa tu? Adalah bau. Adalah baunya amat harum seperti bau pengantin. Apa tu? Betul lah, pengantin selama-lamanya. Allah. Bau pengantin macam ni. Kita dah lama tak jadi pengantin. Mana tu? Kan? Makna bau wangi lah. Berseri-seri. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi balik daripada Isra Mi'raj tu, Allah wanginya. Tak wangi macam mana Nabi masuk syurga masa Isra tu, kan? Kita lalu masuk kedai minyak wangi pun melekat bau minyak wangi kedai tu. Walaupun kita tak celek, kita tak pakai, tapi sebab masuk dalam tu, bau dia tersebar melekat ke jubah. Tu kedai minyak wangi. Ni Nabi masuk dalam syurga, lebih daripada kedai minyak wangi ni. Jadi balik tu Allah harum je bau. Seperti bau pengantin. Kenapa dia kata bau pengantin? Memang masa mau kahwin wangi ya. Dah anak 4. Ada ketiak masam. Allahu akbar. Orang perempuan itulah. Inilah akhir barang menyahaja fakir yang muhtaj. Nak habis dah ni. Itu maknanya buah-buah nak habis tu. Habis dah kita malam ni. Malam ni pagi ni. Inilah akhir yang menyahaja fakir. Maksudnya inilah kesudahan
yang apa nama pengarang kitab ni mampu untuk ceritakan tentang Isra Mi'raj. Kitab Isra Mi'raj ni banyak lagi. Tapi antara yang asas, yang nipis, yang ringan, Kifatul Muhtaj. Kitab lain banyak lagi, cuma tebal-tebal. Dan banyaknya bahasa Arab. Yang Jawi yang ni lah yang kita boleh mengaji untuk permulaan. Dia kata menyahaja fakir yang muhtaj. Muhtaj maksudnya yang berharap, yang berhajat. Tujuan dia karang ni sebab berhajat kepada rahmat Allah. Dengan dia ceritakan tentang apa yang Nabi lalui, sirah Nabi ni, moga-moga Allah kasih kat dia. Jadi orang dulu karang kitab nak rahmat Allah. Orang sekarang karang kitab nak pitih, nak duit. Nak banyak, nak supaya buku dia laris, dia untung banyak. Orang dulu dah, sebab tu ulama-ulama dulu, kita photostat kitab pun dia tak kisah, janji ilmunya sampai. Yang dia nak ilmu dia tu sampai. Bila ilmu dia sampai, dia boleh pahala. Dia nak pahala sebab dia tahu pahala lah menguntungkan. Tapi hari ni telah diracuni golongan-golongan agamawan dengan keduniaan. Akhirnya buat kerja agama pun bermatlamatkan dunia. Habislah rosak. Daud bin Abdullah nama pengarang kitab ni. Dia tulis itu Daud bin Abdullah Fatani. Fatani maknanya orang petani. Orang petani siang. Pada betul mentaswid. Taswid tu maksudnya mengarang. Pada mentaswidkan bicara Isra dan Mi'raj, maknanya pada mengarangkan dia nak rahmat Allah ni, pada sudut mengarangkan cerita tentang Isra dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Asalnya Arab yang dia belajar kat Mekah tu, tapi balik ke Malaysia ni, tanah Melayu, dia tolong terjemah ke dalam bahasa Melayu supaya mudah anak-anak Melayu mengaji walaupun tidak mahir Arab lagi. Risalah yang diambil daripada risalah kitab Najmuddin Al-Ghaiti. Najmuddin Al-Ghaiti itu asal kitab dia. Lepas tu dia terjemah dalam bahasa Melayu. Setengah syarahnya bagi Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi, dan kitab tu dia rujuk pula daripada kitab syarah Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Jadi maksudnya sini apa nak maksudkan? Apa yang kita dah belajar dalam kitab ni jangan kita risau. Ianya ada sandaran, bukan pandai-pandai Syekh Daud tulis. Ada sandaran daripada ulama-ulama yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Seperti mana Syekh Ahmad Syihabuddin tadi ni ataupun Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ni. Jadi jangan kita takut cerita-cerita dalam ni sahih ke tak ya? Ni ulama. Bukan ahli mamak. Ahli mamak ya kita tanya sahih ke tak. Nah, ulama pun pula tak sahih. Kan? Pada bila masa dia tulis kitab ni? Pada hari Selasa antara Zuhur dengan Asar. Daripada Zuhur ke Asar tu siap sebiji kitab. Kita Zuhur ke Asar boleh? Siap semimpi tidur. Nampak? Ulama siap sekitab, kita siap setidur. Tidur pas Zuhur, tidur pas Asar, tidur pas Maghrib, tidur pas Isyak, tidur. Tidur macam ni. Ulama tak ada masa nak rehat-rehat, nak tidur-tidur. Nak karang kitab hari Selasa antara Zuhur dengan Asar siap. Di dalam Mekah Al-Musharrafah, duduk kat Mekah tu, dekat Masjidil Haram, duduk situ karang kitab. Allah hebat. Sebab apa? Sebab Syekh Daud ni salah seorang pengajar di Tanah Haram. Dia pernah mengajar di tiang-tiang Masjidil Haram. Dulu Masjidil Haram tu dekat tiang-tiang dia tu ada syekh yang akan mengajar. Sekarang pun ada gak sikit-sikit. Kalau kita pergi Mekah, nampak ada syekh, dia akan duduk atas kursi besar. Betul, orang akan duduk keliling dia. Dengar dia punya kuliah. Kan? Selalunya lepas Maghrib ada. Jadi dulu-dulu ulama kita, ulama alam Melayu, ulama Nusantara mengajar situ. Dia cakap Melayu, nak cakap Arab. Itu sebab kat tanah Arab.
Oh, terror dia cakap Arab. Memanglah nama ulama kita ni cakap Arab je lah boleh. Dia cakap Arab kata. Yang tu lah. Nah, anak entah tu pun terbalik. Anta sihat, anak macam mana? Dia dengar orang cakap anak entah, dia nak cakap juga tapi terbalik. Nah, Allahuakbar. Pada bila? Pada 27 hari bulan Al-Muharram Al-Haram. Bulan Muharram 27 hari bulan dia karang kitab ni. Pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1224. 1224 hijrah. Sekarang 1441. Tolak 1224 berapa? Kat 200 tahun. 200 tahun lebih. Okey. Kemudian yang ni penutup dia. Hamidan wa syakiran. Segala puji dan syukur lillahi kepada Allah, awalan wa akhiran, dari mulanya dan sampai akhirnya, wa zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya, wa musalliyan wa musalliman ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi kullama dzakarahu dzakiruna wa kullama ghafala an dzikrihil ghafiluna wa radiyallahu ta'ala an alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu berapa bulan? Tulis kat kitab. Ikut ni lah tarikh Hijriah. Berapa hari? 18 ni apa? Zulhijjah. 18 Zulhijjah 1441 telah khatam kitab Kifayatul Muhtaj di Funduk An-Nur. Biar baru masuk hari ni pun khatam juga. Masuk khatam dah. Hebat. Dah. Tak apalah, nanti bila-bila baca pula. Yang dah khatam tu boleh baca pula, ganti pula tempat. Dulu tok guru baca. Lepas tu tok guru minta anak ganti, dia tolong baca. Lepas ni pula kita cari seorang pelapis pula, dia pula baca. Turun temurun daripada guru ke anak murid ke anak murid ke anak murid. Gitu. Ini doa yang dibacakan dia, kemudian daripada membaca Mi'raj itu, kemudian kita baca doa dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza awanu an narfa'a akuffal ibtihali wad dara'ati wal inkisar wa natlubu bi alsinati jinayatin bidzulli wal iftiqari ila man lahul judu wal karamus satar wa natawassalu ilaika bin nabiyil mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar wa nastamiddu bi faidi asraril isra'i wal mi'raj ila qabi qausaini aw adna wa ru'yati ainil basari ilal azizil ghaffar wa khassahu bidzalika min baini ikhwanihil mursalin liman lahul fadlu wal fadilatu wad darajatur rafi'atu wa binafahatihi zakiyati wal anwaris sati'ati allati halat fi hadha syahri rajabal asammi wa syahrillahil haram minal mawahibi wal muthabati saniyatil jazilatil jalilati an tusalliya wa tusalli'a wa tusallima ala sahibi taji wal mi'raji wa tu'tiyahul wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmuda
mahmudal ladzi wa'adtahu wa anta ja'alana wal hadirina mimman yastaujibu syafa'atahu wa yartaji minallahi rahmatahu wa ahyina mutamassikina bisunnatihi wasturna bidzaili hurmatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wa waffiqna wa iyyahum liqiyami wa dhaifi hadhihi lailati wa hadha syahri hatta najtani samarati fadaili hadhihi sa'atil munawwarati wa an tuballighana wal hadirina matlubahum wa munahum wa rusana wa iyyahum min fitnatil hawa wan nafsi wasyaitan wal hasidina al baghina wa taghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wal hadirin wa walidihim wa masyayikhina wa masyayikhihim wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat maghfiratan syamilatan lima qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna ya ghaffaru ya sattar wa antahtima lana wa iyyahum bi husnil aqibah wal a'mali shalihat wa nusalliya wa nusallima ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang dibaca akan dia kemudian daripada khatam membaca Mi'raj itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habib al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna qad hadarna qira'ata mi'raji nabiyyikal karim fa'afdi alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrimi wa askinna bi jawarihi fi darin naim wa an'imna fil jannati bin naim al muqimi. Allahumma inna nas'aluka bi jahin nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa an takuna lana mu'inan wa mus'ifan wa bawwi'na minal jannati ghurafan warzuqna bijahihi qabulan wa izzan wa syarafan. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar kaffir anna dhunuba wal auzara ya Allah ya Allah ya Allah ya Aziz ya Jabbar wahrusna min jami'il makhawifil wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasir a'malina fil a'lani wal asrar warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal ghafurul ghaffar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa li ikhwanina alladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li abidikal hujjaji wal ghuzah wal wazuwari wal musafirina fi barrika wa bahrika minal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma la tuhyina fi ghaflatin wa la ta'khudhna ala ghirratin waj'al akhira kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha wa ja'alna min khawasi ahliha wanfa'na biha yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa afdalus salati wa azkat taslimi ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hadza du'aun lailati nisfi Sya'ban. Kemudian ni Syekh tuliskan pada kita doa untuk nisfu Sya'ban. Kita baca je lah sebab dah tulis kat kitab. Naqra'u awalan ba'da salatil maghrib surat Yasin 3 marratin. Dia kata bacalah pada permulaan selepas sembahyang maghrib surah Yasin 3 marratin, sebanyak 3 kali. Marratin tu kali, 3 kali. Baca surah Yasin 3 kali. Al-ula, surah Yasin yang pertama, biniyati tulil umur, diniatkan panjang umur. Wathaniyah, kemudian bacaan Yasin yang kedua, biniyati daf'il bala, niatkan dijauhkan daripada bala. Wathalithah, dan yang ketiga, biniyatil istighna'i anin nas, diniatkan kita jadi orang yang terkaya dari kalangan manusia. Maksud terkaya di sini kaya dengan akhlak yang baik, bukan kaya duit ringgit. Nah, maknanya kaya dengan kesempurnaan Islam. Maknanya hidup tu ada duit tak banyak mana pun cukup dengan apa yang ada pun. Hidup tu senang. Wa kullama tuqra'us suratu, dan setiap kali baca surah marratan tuqra'ud du'a'u, setiap kali baca surah Yasin tu dah habis baca dia, dibacalah doa. Mana 3 kali baca Yasin, 3 kali doa. Marratan ba'daha, selepas dia. Wa huwa hadza, dan doa itu ialah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram wa ya dzat tauli wal in'ami la ilaha illa anta zahrul lajina wa jarul mustajirin wa amanul khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muftarran alayya fir rizqi famhum wahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haqqu fi kitabikal munazzali ala lisani nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ilahi bitajalli
al-a'zami fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban al-mukarramil lati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubramu an ta'shifa anna minal bala'i ma na'lamu wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lamu innaka antal a'azzul akramu wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi pas ni bila tiba hari nisfu Sya'ban, kita ada doa dah dan kita ada amalan yang diijazahkan oleh Tuan Guru kita Syekh Daud Ibni Abdullah Al-Fatani melalui kitabnya Kifayatul Muhtaj. Jadi beramallah, siap dengan doanya, boleh kita rujuk kitab ni, kita baca ikut kitab ni. Yaqulu raji ghufranal bari, ni kata penutup dia. Musahhihu Ilyas Ya'qub Al-Azhari. Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihil mu'min bitasdiqi bi kulli ma jaa an sayyidil mursalin wa wahabahum min minahihil aliyati an akrama rasulahu bil isra'il ladzi nala fihi kullu umniyatin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba faqad tamma bihamdihi ta'ala, maka sesungguhnya dia kata telah sempurnalah dengan kepujiannya Allah Ta'ala tabu'u kitabi, dengan pengajian kitab Kifayatil Muhtaj. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi dengan ini saya selaku anak murid kepada Tuan Guru Siddiq Nur yang bernama Muhammad Syakir bin Nasaha mengijazahkan kitab Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Maulana wa Qudwatuna Alim Al-Arabani Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani kepada sekalian antum yang mendengar dan yang bersama-sama dalam membahaskan kitab Kifayatul Muhtaj ini untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain yang bersanad daripada guru kita yang mulia Tuan Guru Siddiq Nur dan kepada gurunya sehinggalah kepada pengarang kitab dan insya-Allah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dah habis? Tak nak balik. Takbir.